KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV. Baik, calon-calon SPM 2021, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kepada anda semua, ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa makan pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, kepada calon-calon SPM di luar sana, hari ini subjek yang kita nak belajar memang cukup seronok. Sebab kata cikgu ni dah 4 kali dah keluar. 4 kali kalau darab dengan payment dia dah berapa? Dah banyak dah tu kan. Tapi ini cikgu apa yang saya nak beritahu kepada anda semua. Anda kena teruskan bersama dengan saya selama 1 jam ni kerana beliau ni cukup ceria. Cukup apa lagi? Cukup mahir. Cukup banyak cukup lah. Nak tahu siapa cikgu yang saya cakap ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Handsome tak apa. Janji sains A+. Itu moto cikgu. Ini kali pertama tahu saya dengan moto daripada cikgu ni. Sama 6 bulan saya buat Road to Success. Nak tahu siapakah? Ini dia. Kita ada cikgu Raimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akmal. Ya Allah. Cerianya hari ni cikgu studio kan. Ya, itulah matlamat kita belajar dalam keadaan ceria Akmal. Itu yang saya nak dengar tu. Tapi kan cikgu, hari ni subjek yang kita nak belajar adalah subjek sains. Katanya ada perubahan di dalam orang kata format. Sebab kita tahu sebenarnya KBSM sekarang dah menjadi KSSM. Betul. Dan saya juga mendapat info katanya semua pelajar-pelajar SPM ini wajib untuk mengambil subjek ini. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Cuba cerita sikit cikgu. Saya nak tambah sikit apa yang Akmal telah terangkan sebentar tadi. Aiman siapa? Akmal. Okey, seperti yang Akmal dah terangkan tadi yang mengatakan bahawa ini adalah merupakan subjek sains teras. Di mana murid-murid memang kena ambil subjek ini kecuali pada pelajar yang ambil sains tulen lah. Jadi mereka wajib ambil sains teras ini dan mereka kena skor A+ Aiman. Akmal. Aiman lagi sekali. Aiman je. Jadi dengan Akmal je. Cikgu jangan risau, kita minta tukar host sekarang. Okey. Man, sini Man. Okey. Cikgu. Tapi it's okay cikgu. Tapi hari ini bab yang kita nak belajar apa dia cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab tingkatan 4, bab 6, iaitu tentang sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Jadi murid-murid yang SPM tahun 2021 boleh gunakan slot pada hari ini untuk persediaan untuk menghadapi SPM 2021. Manakala pelajar tingkatan 4 boleh digunakan untuk sebagai pembelajaran dari rumah. Okey, Akmal. Itu dia bab yang kita nak belajar hari ini adalah nenek-nenek pergerakan cikgu. Panjang sangat dan cikgu. Pertumbuhan. Ya, saya tak apa cikgu. Okey, tapi sebelum kita nak mulakan kita punya kelas cikgu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu Raimi untuk kita datang kat sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Itu dah sebaiknya. Jom cikgu. Baik cikgu, ada longkang cikgu. Lompat. Kena lompat. Silakan, sebaiklah. So kita kena gunakan hand sanitizer. Yes. Bukan apa cikgu, kadang tak tahu kita pegang apa, dan ini juga adalah salah satu cara untuk kita orang kata putuskan rantaian COVID. Betul. Itulah 19. Betul. Okey, kita dah dengar dah cikgu tadi bercakap mengenai subjek ini, bab apa yang kita nak belajar. Tapi saya macam tertanya-tanya lah, pelajar-pelajar di luar sana, bagaimana diorang punya feedback mengenai subjek sains ni? Senang ke, susah ke, nak tahu? Jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek sains. Let's go. Didik TV KPM. Saya suka belajar subjek ini kerana dengan mempelajari subjek sains, kita dapat mengetahui sistem rangka manusia yang mempunyai 206 tulang terdiri daripada rangka paksi dan juga rangka appendage. Saya juga berharap akan mendapat A+ dalam subjek sains bagi SPM kali ini. Bye! Sendi terbesar di badan manusia adalah lutut. Pada sendi lutut terdapat 3 tulang yang bersambung iaitu tulang peha, tibia dan patella. 3 tulang besar ini memerlukan sendi yang sama besar untuk menghubungkannya. Wow, menarik bukan? Sains bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan kita, bahkan kita dapat menggunakan ilmu yang kita peroleh dalam kehidupan seharian kita.
Saya akan berusaha sehabis yang boleh untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021, terutamanya subjek sains. Tahukah anda, tulang yang terpanjang di badan manusia terletak di kaki? Tulang yang terletak di antara pinggul dan lutut merupakan tulang yang terpanjang dan terbesar di badan manusia. Tulang ini juga merupakan tulang yang paling kuat kerana menampung berat badan manusia sepanjang hari. Tak hairanlah tulang ini sangat kuat. Didik TV KPM. Okey, itu dah pandangan pelajar mengenai subjek sains ni, cikgu. Cikgu, saya macam tertanya jugalah kan bagi bab SPP ni ataupun sokongan pergerakan pertumbuhan. Wah, dia short form Ya, kita kena short form, so panjang cikgu. Okey. Ini bab baru ke ataupun sebelum ni untuk format KBSM tu memang dah ada, cikgu? Okey, Akmal, sebenarnya untuk tajuk SPP ni, okey, sokongan pertumbuhan dan juga pergerakan ini, dia baru saja diperkenalkan dalam silibus KSSM. Jadi pelajar-pelajar yang batch yang lama yang ambil SPM 2020 tak belajar tajuk kita pada hari ini, Aiman. Akmal. Ya, Aiman. Jadi nama penuh ialah Akmal Aiman kan? Ya, Akmal Aiman pandai cikgu dipusing. Yes. Okey, jadi kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Okey, baik. Sebab saya nak bertukar dengan Aiman sekejap. Okey. Kemudian Jangan saya nak Akmal. Sampai dalam Road to Success SPM 2021. Man, kau sini masuk, Man. Man, sini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Aiman. Okey, baik. Kepada anda semua yang kita tahu dah cikgunya siapa, subjek apa kita nak belajar ini. Cuma kita tak tahu lagi siapa ni sekolah pilihan hari ini. Nak tahu siapa mereka ini? Daripada sekolah yang sama, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Jom kita perkenalkan mereka ini. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. On lah, Mike. Kami ni dah tak nak beraya. Dah baju Melayu, dah baju kurung semua, cikgu kan? Ya. Raya Haji kan lambat lagi. Okey. Persediaan awal, Akmal. Betul, cikgu. Kalau kita nampak kan daripada diorang punya persediaan tu bukan saja dari segi mental, cikgu. Diorang punya ini appearance diorang pun, cikgu. Betul. Dah nampak betul-betul ceria Semangat lah. dan ceria. Semangat lah Betul. diorang ni. Okey, kita nak perkenalkan siapa ni? Bermula daripada siapa ni kita nak kenal? Hai. Okey, Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Warhana binti Gapar. Boleh panggil saya Fatin. Hai, saya dari SMK Durian Tunggal Melaka. Hai Okey. Abang Akmal. Oh, terima kasih. Itu dia 2 hai tau, Fatin. Hai. Hai. Fatin. Apa cita-cita awak, Fatin? Boleh saya tahu? Cita-cita saya ingin menjadi seorang medical assistant. Wah, insya-Allah. Bakal pelapis kita ni frontliner tu, Akmal. Betul, cikgu. Amin. Ya. Okey, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ashraf Huzaimi bin Ahmad dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Acap. Hai Abang Akmal. Hai Acap. Acap, apa cita-cita awak, Acap? Cita-cita saya nak jadi doktor. Amin. Ya. Jadi memang ada kaitan apa yang kita belajar hari ini. Sangat, cikgu. Betul. Okey, seterusnya beritahu nama dan cita-cita terus. Tidak perlu beritahu sekolah sebab semua satu sekolah, cikgu. Betul, kan? sama sekolah. Okey, nama dan juga cita-cita. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Sakinah binti Selamat. Boleh panggil saya Aina. Hai Abang Akmal. Hello, cita-cita awak apa, Aina? Cita-cita saya ahli fisioterapi. Juga ada kaitan dengan tajuk kita. Ya. Ya. Wah, hebat-hebat cita-cita diorang ni, cikgu. Betul. Inilah generasi-generasi baru yang akan melapisi pada tahun akan datang. Dan masa akan datang. Betul, cikgu. Ya. Okey, seterusnya. Nama dan juga cita-cita awak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Lafiq bin Muhammad Farid. Saya daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Cita-cita saya ingin menjadi seorang lecturer. Apa? Lecturer. Oh, lecturer. Pensyarah. Pensyarah. Bagus-bagus. Okey, seterusnya. Ni, Tok Pulu Kampung kita ni. Ataupun dia punya pembantu dulu. Pembantu. Okey. Dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Nabila binti Muhammad Azarihan dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Nah, cita-cita saya jadi ahli psikologi. Hai Abang Akmal. Hello. Siapa namanya tadi? Senah?
Mak Senah. Ana. Mana datang Senah ni? Okey. Itu dia pelajar-pelajar kita. Kita ada lagi ke cikgu? Ke dah tak ada? Ada seorang lagi ada lagi kot. seorang. Ini dia Tok Penghulu Kampung. Tok Penghulu kawasan. Kata cita-cita nak jadi Tok Mudim. Tok Mudim. Tak tahu betul ke tak? Jom kita perkenalan dengan dia ni. Siapa nama? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Makan roti canai, cicah kuah kari sambil melihat Sungai Melaka. Abdul Muttalib bin Razak, nama diberi dari sekolah tercinta SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh panggil saya. Cita-cita saya nak jadi seorang perguam. Hai Abang Akmal. Talib nak jadi peguam. Iya, ini siapa buat hal dengan dia ni? Jangan awak pasal kan? Mengikut akta 1, 2, 3, 4. Baik-baik. Nampak tak cikgu? Cita-cita mereka ini kan. Masya Allah, cukup-cukup hebat lah cikgu kan. Betul. Okey, jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, kita pun dah kenal dengan anak murid daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Dan tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek sains. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Raimi. Baiklah, terima kasih Akmal kepada sesi kita pada hari ini. Okey, sebelum Seremi melangkah lebih jauh lagi, Seremi telah sediakan satu QR code ini, di mana murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang ini, bolehlah scan ataupun imbas kod QR ini untuk dapatkan apa Akmal? Untuk dapatkan nota dan juga latihan-latihan yang kita gunakan sepanjang kelas kita hari ini. Oh, itu bukan yang My Sejahtera? Bukan, Akmal. Okay. Jadi kita bukan dengar saja dan menonton saja kat televisyen, tapi mereka boleh sama-sama belajar dengan Seremi pada hari ini. Wah, terbaiklah cikgu. Ini dia. Scan sekarang. Scan sekarang. Betul. Okey. Jadi Akmal, seperti yang kita dah bagi tahu, okey, apa yang kita nampak pada skrin sekarang ni, kita ada pelbagai jenis haiwan. Okey, ada gajah, ada ular, ada katak, ada ketam, ada ikan. Mereka mempunyai struktur tulang ataupun rangka yang berbeza-beza. Betul. Okey, di sinilah menyebabkan bentuk mereka berbeza dan cara pergerakan mereka juga adalah berbeza. Jadi apa yang kita akan belajar ini Akmal ialah berkenaan dengan jenis sistem sokongan. Okey, ada berapa Akmal? Tiga. Yang pertama ialah rangka dalam. Yang kedua rangka luar. Dan yang ketiga rangka hidrostatik. Wah, pandainya Akmal ni. Okey. Baiklah, apa itu rangka dalam? Rangka dalam ini adalah sokongan bagi semua vertebrata. Vertebrata ni Akmal, dia merupakan haiwan yang mempunyai tulang di dalam badannya. Okey Akmal. Jadi mereka dah belajar haiwan vertebrata ni masa sekolah rendah dan juga masa tingkatan 2 dulu. Okey, siapa murid Seremi yang online sekarang ni nak bagi contoh ataupun kelas vertebrata? Siapa nak cuba? Sir, boleh saya cuba? Okey, Acap. Silakan Acap. 5 kelas vertebrata ialah ikan, burung, mamalia, reptilia dan amfibia. Tepuklah sikit untuk Acap. Betul? Betul tak? Kejap, saya cek jawapan saya. Betul cikgu. Betul cikgu. Okey. Jadi haiwan vertebrata ni Akmal, dia ada tulang negarawan di dalam badannya dan dia ada fungsi dia. Okey, murid-murid semua sekali yang sedang menonton sekarang ni kena ingat 3 fungsi rangka dalam. Yang pertama ialah untuk menyokong berat badan. Contohnya gajah tadi berat kan? Kenapa dia boleh berjalan dengan normal? Sebab dia ada rangka dalam yang kuat. Yang kedua ialah untuk melindungi organ dalaman Akmal. Contohnya manusia, kita ada jantung. Penting tak? Kita dilindungi oleh kita punya sangkar rusuk ataupun tulang rusuk kita ini untuk mengelakkan daripada kita punya jantung daripada cedera. Betul. Okey. Dan yang ketiga adalah untuk mengekal dan memberikan bentuk kepada organisma ataupun haiwan. Contoh gajah, ikan ataupun ular, dia ada bentuk yang berbeza-beza. Faham tak Kemal? Faham cikgu. Okey, sekarang Seremi nak tanya, siapa yang nak volunteer atau sukarela nak bagi 2 contoh haiwan dalam rangka dalam? Tadi cikgu ada sebut satu haiwan dah kan cikgu? Dah terlepas cakap kan? Satu dah. Okey, silakan Ana. 2 contoh haiwan rangka dalam adalah ikan paus dan panda. Panda sebab comel macam Ana. Kung Fu Panda. Yes. Betul cikgu. Betul, sebab kedua-dua tu adalah kumpulan mamalia. Betul. Sekaligus dia adalah vertebrata dan dia ada rangka dalam. Okey, yang kedua ialah rangka luar. Okey, sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Seremi tak cakap semua Seremi cakap kebanyakan invertebrata. Maknanya invertebrata ni ada yang ada rangka dalam, ada yang ada rangka hidrostatik. Tapi kebanyakan ialah rangka luar.
Oh, okey. Okey. Jadi, kalau dia ada rangka luar, dia ada dua jenis. Sama ada dia ada cengkerang ataupun kulit yang tebal. Kalau dia cengkerang, Akmal, dia diperbuat daripada kalsium karbonat. Kalau ia dibuat pada kulit yang keras, dia diperbuat daripada lilin yang kitin yang berlilin. Okey. Okey. Jadi dia tujuan sama juga, ada 3 Akmal, sama macam rangka dalam, menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan juga memberi bentuk. Okey, jom kita tanya murid Seremi. Siapa nak bagi 2 contoh haiwan yang ada rangka luar? Siapa nak jawab? Boleh saya jawab? Tak boleh. Tak boleh. Orang lain. Boleh. Boleh. Silakan. Menangis Aina gerak. Silakan Aina. Contoh haiwan rangka luar ialah udang dan kura-kura. Udang dan kura-kura. Yeah. Rangka luar. Yeah. Okey, terima kasih Aina. Pertama, udang. Kalau kita kopek kulit udang tu, Akmal, kulit dia lembut ke keras? Dia macam nak kata keras pun tak, lembut pun tak lah. Tapi lebih kepada keras lah. Keras. Jadi udang ialah rangka luar. Okey, jawapan Aina yang kedua ialah kura-kura. Kura-kura ada cengkerang Ada cengkerang lah, Kemal. Jadi adakah dia rangka luar, Kemal? Betul, cikgu. Betul? Ya. Tapi sebenarnya kurang tepat, Kemal. Oh, kenapa, cikgu? Sebab kura-kura, walaupun dia ada cengkerang dekat luar, kura-kura dan juga penyu ataupun tuntung ini, dia adalah dalam spesies reptilia, iaitu sejenis vertebrata. Bermakna walaupun dia ada cengkerang tetapi dia masih ada tulang di dalam badan dia, Kemal. So dia ialah rangka dalam. Faham tak, Kemal? Faham, cikgu. Maksudnya tadi Aina satu jawapan tu kurang tepat. Kurang tepat dan salah sebenarnya, Kemal. Okey, jadi dengan itu Aina sila minta keluar kelas. Sila berdiri. Sila berdiri atas kerusi. Rindunya nak kembali ke sekolah, Kemal. Ya, cikgu. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya ialah rangka hidrostatik. Ya. Okey, rangka hidrostatik ni tak sama macam rangka dalam dengan rangka luar sebab dia memang tak ada tulang kat dalam badan dia atau dia tak ada cengkerang pun dekat luar badan dia. Oh, okey. Okey, jadi badan dia adalah lembut tanpa sebarang tulang. Yang tu, cikgu. Alamak. Saya nampak. Saya dah nampak. Okey. Tak sempat kita nak ujian. Ya, cikgu. Okey. Tetapi rangka hidrostatik ini dia mempunyai dinding yang berotot untuk dalam dia berisi dengan rongga berisi dengan bendalih untuk memastikan tekanan hidrostatik supaya dapat mengekalkan bentuk dia dan juga membantu pergerakan haiwan tersebut. Akmal faham? Faham. Macam lipan kan, cikgu? Lipan dia ada rangka luar. Macam rahsia je tadi. Dia ialah rangka luar. Sebab dia keras kan kulit dia. Dia adalah rangka luar. Okey. Jadi kalau jawapan Akmal salah, kita tanya murid SMK Tunggal. Betul ke tak? Let's go. Okey. Siapa nak bagi 2 contoh haiwan rangka hidrostatik? Silakan. Ya. Boleh saya jawab? Silakan. Kenapa tak boleh? Silakan. Cik Fatin kita. Okey, 2 contoh haiwan rangka hidrostatik adalah cacing dan juga gamat. Gamat. Akmal pernah tengok ni, gamat? Saya pernah pegang, cikgu. Pernah pegang dia? Ya. Oh, bijak untuk Akmal ni. Okey, jadi dia lembut ke keras? Dia lembut, cikgu. Lembut. Jadi dia ialah rangka, betul rangka hidrostatik? Betul, sebab kat situ dia kata badan lembut tanpa sebarang tulang. Betul. Jadi jawapan Akmal betul, jawapan Fatin pun betul. Tahniah. Ya. Cikgu, kita ni buat teroka ke atau road sukses, cikgu? Saya kopi sekejap. Kita gabung semua, Akmal. Kita ceria dan meriah, Akmal. Ya. Jadi Akmal belajar je tak guna, kita kena ada ujian. Oh, ada ujian, cikgu? Ada ujian, kita akan buat kuis perlawanan antara Akmal menentang pelajar-pelajar dari SMK Durian Tunggal. Akmal dah ready belum? Tak ada masalah. Let's bring it on. Yeah. Cikgu, nombor 1 tu... Macam dah bocor je suatu tu. Okey. Soalan nombor 1 itu, okey. Sebelum itu, murid-murid boleh keluarkan flashcard yang Seremi telah sediakan. Akmal pun dah ada. Betul. Jadi, ada rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Tunjukkan pada kamera anda. Okey, gambar yang pertama itu adalah gambar seekor lipan. Apakah sistem rangka bagi lipan? Ini dia. Tunjukkan jawapan anda. Kita cek. Ya, jawapan dia adalah rangka luar.
Alah, Acap salah. Siapa salah tu? Acap. Okey, Acap sila keluar pula. Ganti tempat Ana. Ya, betul-betul kena Ana. Aina. Okey. Betul, sebab dia ada kulit yang keras, jadi dia larang keluar. Betul, Betul, cikgu. Okey, soalan nombor 2 ialah seekor sotong. Ya. Apakah sistem rangka bagi sotong? Okey. Ready? 1, 2, 3. Kenapa dia rangka dalam, cikgu? Akmal tahu jawapan dia apa? Ini jawapan dia, cikgu. Nak tahu jawapan dia apa? Apa jawapan dia? Jawapan dia, sistem rangka bagi sotong adalah rangka dalam. Okey, Saya tahu sebab apa, cikgu. Sebab rangka hidrostatik ni sepatutnya dia haiwan yang tidak bertulang. Betul. Sotong kan ada tulang? Betul. Macam mana Akmal tahu ada tulang? Hai, saya kan peniaga sotong. Saya jual sotong tu. Okey, alright. Jadi bila kita buka pada struktur sotong dekat dalam tu ada tulang kan? Betul. Tulang itu sebenarnya dibuat daripada kitin. Itu namanya kitin. Ya, betul. Okay. Jadi maknanya dia akan memberi sokongan rangka dalam kepada sotong. Walaupun dia adalah bukanlah macam vertebrata, tetapi dia adalah rangka dalam. Faham tak, Akmal? Faham, cikgu. Jadi memang ramai akan salah soalan ini. Ya. Jadi harap yang sedang menonton televisyen Didik TV KPM hari ini tahu sotong ialah rangka dalam. Pandai, Akmal. Ya, cikgu, kalau tadi kita tengok hanya talip saja betul. Betul. Yang lain semua keluar kelas. Tinggal talip seorang. Talip seorang kat sini. Okey. Nakal ya Akmal ni. Okey, gambar yang ketiga ialah seekor belut. Belut ni kalau kita tengok struktur dia kalau dalam akuarium dia sangat lembut. Okey, sangat fleksibel. Apakah sistem sokongan bagi belut? Tunjukkan jawapan anda. 1, 2, 3. Jadi, cikgu. Lama macam-macam jawapan lah, Akmal. Ya. Okey. Sebab saya tahu rangka hidrostatik tu yang tidak bertulang kan? Betul. Kalau kita makan belut kan ada tulang? Betul. Akmal pernah makan juga. Saya kan peniaga belut juga. Ya Allah, tadi peniaga sotong. Sebelah-sebelah, cikgu. Sebelah-sebelah. Biasalah PKP kan. Semoga perniagaan Akmal terus maju. Jadi betul lah, Akmal. Sebab jawapannya ialah rangka dalam. Sebab belut ni sebenarnya adalah sejenis spesies ikan. Betul. Jadi ikan dia adalah vertebrata. Jadi dia adalah rangka dalam. Faham tak, Akmal? Faham, cikgu. Okey, soalan yang seterusnya ialah terpecah rasa lagi. Okey, yang keempat ialah obo-obo tinggal dekat dalam lautan yang dalam. Apakah sistem sokongan bagi obor-obor? 1, 2, 3. Sap. Wah, semua tiru jawapan Akmal kot? Bukan, cikgu. Sebab diorang pun meniaga obo-obo juga. Diorang bela obo-obo, cikgu. Saya baru nak tanya, adakah Akmal jual juga obo-obo? Diorang meniaga, diorang bela obo-obo. Diorang beli rumah. Ya, okey, jawapannya semestinya rangka hidrostatik. Tahniah, Akmal. Tahniah murid SMK Durian Tunggal. Tepukan tangan. Ya. Wah, penatnya Serimi hari ini. Ya, cikgu. Ya. Kira kita berhenti rehat dulu lah. Boleh. Tak ada. Ada lagi. Silakan. Okey, baiklah. Seterusnya uji minda yang kedua. Keluarkan flashcard ABCD pula. Alright. Okey, soalan dia. Baca pernyataan dia. Menyokong berat badan, melindungi organ dalaman, tapak bagi perkataan otot dan kulit terdiri daripada kitin berlilin. Okey. Apakah organisma X tersebut? A. Ketam, B. Lipas, C. Beluncas, D. Sotong gurita. Jangan cakap kemajuan sotong gurita juga ke? Ya. Okey, tunjukkan jawapan anda. A, B, C, D. Ini dia. Akmal saja yang lain. Saya seorang jadi. Kenapa, cikgu? Ya. Kita ada 3 pilihan jawapan. Jadi banyak pilihan jawapan menyebabkan Serimi cemas nak jawab. Okey, jawapan yang paling tepat ialah lipas. Kenapa, cikgu? Sebab lipas ialah rangka luar dan dia mempunyai kitin berlilin. Maafkan saya, cikgu. Ya, dia ada kitin berlilin. Jadi kalau kitin berlilin, jawapannya ialah lipas. Okey, tapi sotong gurita ni sistem rangka apa, Akmal? Dia rangka ni, cikgu, rangka luar. Rangka luar? Rangka apa, cikgu, sebenarnya? Okey, kalau kita tengok sotong gurita ni, dia boleh menembusi banyak lubang kecil, lubang besar. Walaupun dalam bekas yang kecil dia boleh masuk. Jadi kat situ dia tak ada rangka luar ataupun dia tak ada rangka dalam, Akmal.
Oh, jadi dia adalah hidrostatik. Pandai. Akmal boleh meniaga sotong kereta selepas ini. Iya. Okey, go. Soalan seterusnya. Okey. Soalan yang ketiga, Kemal. Okey. Soalannya ialah antara pasangan berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Siput rangka dalam, buaya rangka luar, tapak Sulaiman rangka hidrostatik dan sotong rangka hidrostatik. Ya, kepada anda semua, jangan jawab dulu. Sabar. Sebab saya nak cari kenapa cikgu cakap siput. Aku nak tahu kenapa cikgu cakap siput. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Raimi dalam subjek sains. Tadi sebelum kita tak berhenti rehat, kita ada satu soalan Cikgu kan? Betul. Antara pasangan berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Ada siput, ada buaya, ada tapak Sulaiman dan juga sotong. Dan saya pasti kawan-kawan kita daripada SMK Diorang Tunggul ni dah tahu dah jawapannya. Jadi kita boleh angkat sama-sama Cikgu. Okey, are you ready? Yes. Okey, tunjukkan jawapan anda pada kamera. 1, 2, 3. Ini dia. Saya bahagia juga. Alamak. Confuse saya. C ke B? Cikgu, bukan apa. Saya pilih B ni sebab saya rindu kawan lama saya. Okey. Itu kan buaya darat? Betul. Ada kaitan dengan spesies ke? Tak ada, darat tak ada. Okey. Jadi jawapannya semestinya adalah tapak Sulaiman, Akmal. Walaupun kita nampak buaya ni kulit dia keras, tapi dia bukan rangka luar, tetapi dialah jenis reptilia ataupun vertebrata yang ada tulang di dalam badan dia. So jawapan sepatutnya ialah rangka dalam. Yep. Faham Akmal Faham. Apa saja haiwan reptilia rangka dalam Cikgu. Betul, sebab dia adalah vertebrata. Yes. Baiklah. Seterusnya, Serimi nak ajar tentang lengkung pertumbuhan. Kita ada dua jenis lengkung pertumbuhan, Akmal. Satu adalah lengkung pertumbuhan sigmoid. Nampak tak sigmoid huruf S? So, dia adalah berbentuk huruf S. Senang kan? Jadi, kebanyakan hidupan, sama ada manusia ke, tumbuhan ke, haiwan ke, kebanyakan lengkungan pertumbuhan adalah berbentuk sigmoid. Kecuali bagi haiwan berangka luar, di mana dia punya grafnya adalah seperti ini. Berperingkat atau berbentuk seperti tangga. Kenapa? Jom Serimi terangkan. Alright. Okey. Jadi, untuk dapatkan bentuk sigmoid bagi pertumbuhan manusia, kita kena tahu pola pertumbuhan manusia. Okey, siapa murid Serimi yang nak menjelaskan atau menghuraikan pola pertumbuhan manusia? Okey, siapa sukarela? Boleh saya cuba? Okey. Tok penghulu kita. Tok penghulu dah merangkap bakal peguam. Ya, silakan. Okey, pola pertumbuhan manusia dia ada 5 fasa tau. Fasa pertama ialah fasa bayi, iaitu umur 0 hingga 3 tahun. Fasa kedua ialah fasa kanak-kanak, iaitu umur 3 hingga 13 tahun. Fasa ketiga ialah fasa remaja, iaitu umur 13 hingga 20 tahun. Saya fasa remaja sebab saya baru 17 tahun. Fasa keempat ialah fasa dewasa. Dia berumur 20 tahun hingga 65 tahun. Fasa yang terakhir ialah fasa tua, iaitu umur 65 tahun dan ke atas. Okey, Talib telah berjaya menerangkan pola pertumbuhan manusia. Jadi Serimi nak tanya Mutalib, agak-agaklah Abang Akmal ini dia dalam fasa yang mana satu? Sebut betul-betul. Betul-betul. Kalau salah, Tengok gaya macam fasa dewasa, tapi dari segi muka dan cara dia macam fasa remaja pun ada. Okey. Alright, jadi nanti bagi nombor akaun Pandai nanti bagi nombor akaun. Patut layak jadi peguam lah Kemal. Betul lah. Yalah. Jadi jawapan Mutalib memang tepat. Daripada pola pertumbuhan manusia inilah terbentuklah lengkung pertumbuhan manusia ini. Yang di mana kita boleh pecahkan atau bahagikan kepada berapa fasa Kemal? 5 fasa. 5 fasa. Dan setiap fasa itu ada punya perincian dia. Iaitu seperti ini. Bila bayi dilahirkan, ialah pertumbuhan dia pesat. Kalau tengok graf, dia sangat cerun dekat sini menandakan kadar dia sangat cepat. Okey. Kanak-kanak dia menjadi semakin perlahan. Tengok dia semakin landai dekat sini. Okey. Kemudian remaja. Selepas seorang kanak-kanak mencapai akil balik ataupun mencapai satu tahap kematangan, ia akan melakukan pertumbuhan dengan lebih cepat atau lebih pesat. Sebab itulah Akmal, kita tengok pada graf dia mendadak naik macam ni. Sebab apa? Pertumbuhan pesat. Okey, selepas remaja ialah fasa dewasa, iaitu pertumbuhan minimum.
Contohnya kalau serimi sekarang ketinggian adalah 175, sampailah fasa tua nanti kekal 175. Kita namakan sebagai pertumbuhan adalah sifar ataupun tiada. Jadi hanya pertumbuhan melibatkan seperti rambut, kuku ataupun kulit sahaja yang akan berterusan. Okey? Dan fasa terakhir adalah fasa tua, iaitu pertumbuhan negatif. Kalau kita tengok kat negatifnya, Akmal, dia turun sikit. Contohnya kalau ketinggian serimi ialah 175 masa dewasa, semasa umur 65 dan ke atas, bila kita ukur mungkin jadi 174 atau 173 cm. Wah, dia berkurang. 2 cm je? Ya, betul. Contoh. Okey, itu adalah nama pertumbuhan negatif, Akmal. Oh, dia makin menurun lah. Okey, tapi kenapa, Akmal? Kita mintalah murid SMK Tunggal menerangkan kenapa. Kalau cikgu tanya saya, mungkin kolagen berkurangan. Kena ambil kolagen. Okey, Aina. Okey, silakan. Aina tak jual kolagen kan? Belum lagi. Saya kenapa pertumbuhan negatif pada peringkat tua, ia disebabkan pertumbuhan manusia yang hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh badan manusia mula menyusun dan mengecil di bahagian otot. Jadi sebab itulah bila otot kita dah mengecut, ketinggian kita pun berkurang. Jadi jawapannya adalah kita punya sel-sel, tisu-tisu dan otot-otot kita dah mula mengecut. Sebab itulah ketinggian kita akan sedikit berkurang dan kita namakan sebagai pertumbuhan negatif. Akmal faham? Faham, cikgu. Bagus. Kita teruskan lagi. Kita akan belajar tentang lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar. Okey, kalau kita lihat pada skrin anda, kita dapat tengok ada serangga, ada kala jengking yang orang kata tukar kulit ataupun saling kulit, Akmal. Dalam sains, kita namakan dia sebagai egg disease. Apa itu edisis? Iaitu proses penanggalan kulit. Dia tanggalkan kulit ataupun cengkerang dia yang lama. Okey, itu adalah proses egg disease. Okey, kenapa dia kena tanggal yang lama ni, Akmal? Sebab dia ada kulit yang keras, dia tak boleh membesar lagi dah. Jadi kalau dia nak membesar lagi, dia kena pecahkan cengkerang atau kulit yang keras yang lama ni, barulah dia akan menambahkan saiz badan dia. Macam mana, Akmal? Dia akan sedut udara dengan banyak sedut. Jadi dia punya rongga dia semakin besar. Sedut lagi besar. Sehinggalah dia punya cengkerang ataupun kulit keras ini akan pecah dan dia akan keluar daripada dia punya kulit rangka yang lama dan menghasilkan rangka yang baru. Oh, begitu. Faham tak, Akmal? Dia macam rama-rama, cikgu, kan? Rama-rama lain sikit, Akmal. Okey, itu namanya adalah metamorfosis, Akmal. Tak sama. Dia tak sama. Okey, ini adalah egg disease, Akmal. Egg disease. Okey, mungkin murid Serimi nak tanya soalan ke, ada tak? Boleh, cikgu? Saya boleh. Okey. Silakan, Acap. Haiwan berangka luar yang hidup di darat akan menyerap udara untuk melakukan egg disease. Betul. Tapi bagaimana pula haiwan yang hidup di darat, di laut, adakah dia akan sedut udara untuk melakukan egg disease juga? Kalau dekat darat dia sedut udara kan, Akmal? Betul. Tapi kalau haiwan macam ketam, dia adalah rangka luar juga kan? Betul. Jadi macam mana dia nak buat egg disease? Adakah dia perlu menghirup ataupun menyedut lebih banyak udara? Disebabkan dia tinggal di dalam air ataupun dekat dalam laut, dia akan menyerap ataupun minum air dengan lebih banyak. Dia akan minum air dengan banyak sehinggalah rangka luar dia akan pecah dan dia akan keluar daripada dia punya cengkerang dia yang lama. I see. Faham tak, Akmal? Okey. Daripada pandangan itu, wujudlah lengkung ini, Akmal. Okey, kalau kita perhatikan, kalau dia mendatar ini, maksudnya ialah pertumbuhannya sifar. Ataupun fasa itu nama sebagai fasa instar. Di mana dia tak boleh membesarkan badan dia lagi. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat tak boleh bertambah. Sebab dia ada cengkerang yang keras, tu, Akmal. Tetapi bila dia buat egg disease, kat sini bermulanya egg disease. Okey? Dia pecah je dia punya cengkerang dia yang lama atau kulit dia yang keras itu, dia akan membesarkan badan dia, betul, Akmal? Ya. Apa jadi kat saiz dia? Lagi besar. Dengan cepat ke lambat? Cepatlah. Cepat. Sebab tu dia mendadak, Akmal. Zap naik ke atas macam tu. Okey. Sehinggalah cengkerang yang baru tadi tu, dia semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras dan dia tak boleh lagi pertumbuhan lagi dah. Sehinggalah dia melakukan egg disease yang seterusnya, Akmal. Faham tak? Ya. Dan akhirnya kita akan dapat graf berbentuk tangga. Okey. Faham tak, Akmal? Senang tak? Senang, cikgu. Cikgu tanya saya senang. Tanya tu, pelajar-pelajar kat rumah macam mana? Senang ke susah? Angguk. Jawab. Tak. Okey, Akmal. Kita akan beralih seterusnya adalah sistem rangka manusia. Okey, sebagai penutup pembelajaran kita akan belajar sistem rangka manusia. Okey. Jadi sistem rangka manusia ni memang agak sukar untuk murid-murid
tak kiralah murid Seremi ke ataupun murid-murid di seluruh Malaysia nak mengingat semua struktur yang ada daripada tengkorak sampai ke hujung jari kaki ni. Ada nama-nama dia. Ada nama, cikgu? Ya, dan ia boleh ditanya dalam soalan SPM, Akmal. Susah tak, Akmal? Ui, pecah kepala, cikgu. Tetapi Seremi dan murid-murid Seremi akan mempermudahkan supaya murid yang sedang menonton di televisyen sekarang ni sama-sama boleh mengingat nama hafal struktur tulang ini supaya boleh menduduki SPM dengan cemerlang, Akmal. Oh, macam mana tu, cikgu? Okey, jadi macam mana Seremi akan terangkan? Ya. Okey, so manusia yang dewasa macam kita, Akmal, alright, kita ada sebanyak 206 tulang daripada tengkorak sampailah ujung kaki kita dengan ada pelbagai saiz dan juga bentuk. Okey, dia boleh dibahagikan kepada dua jenis rangka, iaitu rangka paksi dan juga rangka appendage. Apa? Appendage. Oh. Okey. Rangka paksi ni, Akmal, mudah saja. Ingat dia macam paksi Y. Okey. Kepala, turus vertebra, sternum, sangkar rusuk. Tengah-tengah. Itu namanya rangka paksi. Okey. Rangka appendage ni, dia bercantum dengan rangka paksi. Contoh, kita punya tulang bahu ataupun clavicle kita, lengkungan clavicle. Tulang tangan. Kita punya punggung ataupun kita punya pelvis dan juga tulang kaki. So bercantum dengan kita punya rangka paksi. Paksi. Okey, jadi Akmal faham tak beza kan? Faham, cikgu. Paksi yang mana, Akmal? Dia paksi Y. Paksi Y. So daripada kepala sampai kita ni terus vertebra. Vertebra. Yang rangka appendage dia adalah bercantum dengan paksi rangka rangka paksi. Rangka paksi. Okey. Jadi kita nak belajar satu persatu, Akmal, boleh? Boleh. Okey, Akmal ready? Let's go. Okey, soalan dia. Huraikan struktur tulang pada sistem rangka manusia, nyatakan fungsi struktur tersebut. Soalan ini mungkin boleh keluar dalam soalan SPM. Jadi Seremi nak minta murid-murid Seremi memberikan penjelasan dan huraian. Betul tak untuk dapat markah yang penuh? Okey, soalan yang pertama ialah tengkorak. Siapa volunteer sukarela nak jawab apakah struktur tengkorak dan juga huraian dia? Siapa? Saya. Lecturer. Siapa tu? Oh, Afiq. Afiq ada tadi, cikgu? Ada. Tapi salah kat tadi jawapan dia. Ya. Afiq okey, Afiq? Okey. Okey, silakan Afiq terangkan. Okey, tengkorak ni ada dua bahagian. Okey. Yang pertama ialah tulang cranium. Iaitu ianya berfungsi untuk melindungi otak kita. Manakala yang kedua ialah tulang muka. Tulang muka ni adalah untuk memberi bentuk muka kita dan juga untuk menyokong gigi kita. Okey, jadi jawapan dia betul tak? Jawapan Afiq betul. Tanya kepada Afiq. Ya, Afiq. Steady, Afiq. Betul. Yes. Jadi dekat kiri tengkorak ada kranium dan juga ada tulang muka. Kranium ialah untuk melindungi otak kita. Dan juga kita punya tulang muka adalah untuk bagi bentuk. Sebab tu ada orang muka lonjong, ada bulat. Kenapa? Disebabkan dia punya tulang muka dia. Dan yang kedua adalah untuk menyokong gigi. Tempat pelekatan gigi kita ialah dekat tulang muka. Jadi jawapan Afiq tadi memang betul. Macam itulah kita nak masa menjawab soalan SPM nanti, Akmal. Soalan yang seterusnya. Siapakah yang boleh menghuraikan tentang turus vertebra ataupun tulang belakang kita ni? Siapa? Saya nak cuba. Silakan. Siapa? Oh, Ana. Ana. Silakan, Ana. Okey, turus vertebra ni merupakan tulang belakang kita. Turus ni mempunyai 33 ruas tulang kecil. Turus ini juga sangat kuat dan boleh melentur. Itulah sebab kenapa kita boleh gerak ke depan, belakang, ke kanan dan ke kiri. Turus untuk melindungi saraf dan menyokong berat badan kita. Okey. Ana, awak berapa hari hafal skrip tu, Ana? Ana berapa hari hafal ke? Sehari. Dia hafal, cikgu. Sehari ke? Dia katakan diri sendiri, cikgu. Dia pada satu hari. Maknanya dia baru tahu. Dia baru tahu. Okey. Hebatlah mereka ni, cikgu. Jadi betul jawapan Ana tadi memang tepat ya. Kita ada 33 ruas dan dia adalah kuat dan boleh melentur. Sebab tu Akmal kita boleh lentur ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Okey, sebab sifat dia yang boleh melentur. Okey, dan dia adalah melindungi saraf kita, Akmal. Kat dalam ni kita ada saraf apa, Akmal? Saraf tunjang. Pandai, bijak, Akmal. Dan dia juga lah untuk menyokong berat badan kita. Okey. Seterusnya ialah tulang rusuk dan sternum. Siapa murid Seremi nak sukarela menerangkan dan menghuraikan tulang rusuk dan sternum? Ya.
Sir, boleh saya jawab? Silakan wahai Fatin. Ya, silakan. Okey. Ini ialah sternum. Ia mempunyai tulang rusuk sebanyak 12 pasang. Ini 12 pasang. 12 pasang ini akan bersendi dengan vertebra thorax. Selepas itu kita juga ada tulang sternum. Tulang sternum kita terletak di tengah-tengah dada kita. Ia berfungsi untuk melindungi organ utama iaitu jantung dan paru-paru. Okey, jawapan Fatin pun tepat. Ya. Okey, kita ada 12 pasang ya Akmal. Betul. Kiri dan kanan sepasang dan semua tulang ini sebahagiannya akan bercantum dekat tulang sternum. Dan ia berfungsi untuk melindungi organ penting dalam badan kita. Contohnya ialah peparu, hati, jantung dan sebagainya. Ya. Okey. Boleh kita teruskan Akmal? Boleh Cikgu, silakan. Okey, Akmal pun nampak excited nak belajar seterusnya. Ya cikgu. Selepas ni kita ada lengkungan pectoral, betul? Betul. Mungkin Akmal dah ulang kaji semalam. Ya, betul cikgu. Okey, ni. Pandailah Akmal ni. Betul. Ya Allah. Kamu lah cikgu ni. Siapa nak terangkan ni? Okey. Pectoral, betul saya sebut? Pectoral. Itu Kak dia. Sisi ulang kaji semalam ya. Silakan Acap. Pectoral ni terletak di bahu kiri dan bahu kanan yang terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Oh, okey. Scapula kat bahagian belakang Untuk menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Jawapan Acap juga ialah betul. Jadi kat situ nampak ini sebenarnya adalah clavicle ataupun orang kampung sebut ialah tulang bahu, Akmal. Oh, tulang bahu. Tapi dalam sains kita sebut sebagai clavicle. Apa dia, Akmal? Clavicle. Oh, very good. Yeah. Ya. Macam oh my science. Ya. Jangan sebut cikgu. Itu TV stesen lain. Oh, okey. Scapula pula, Akmal. Ya. Dia dekat bahagian belakang kita ni, Akmal. Baik. Okey, Akmal ada scapula? Ada cikgu. Cuba Akmal rasa ada tak? Ada. Saya ada 4 cikgu. Barangkali mungkin saya predator. Mungkin predator. Alien Iyalah cikgu. Okey, kalau kat sekolah dah kena dah ni. Okey, kena tanya soalan. Okey, dan seterusnya ialah tulang tangan. Banyak. Cikgu, sebelum kita nak pergi ke tulang tangan ni cikgu. Okey. Kan tadi kan cikgu dah tersebut kan nama program tu kan. Jadi bos besar panggil saya. Dia tanya, kenapa cikgu tu sebut nama program tu? Jadi saya nak jumpa bos besar sekejap. Alamak. Anda semua jaga mana selepas kita akan kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Kenapa kat bawah tu? Di atas sikit. Okey, di segmen tadi ni kita tadi dah belajar dah mengenai macam-macam rangka cikgu kan? Betul. Rangka bahu lah, yang ada paksiwai semua tu. Ini sekarang kita nak masuk ke dalam tulang tangan cikgu. Let's go. Okey, tadi kita dah belajar macam-macam tulang yang macam Akmal terangkan. Kan kita sambung lagi sikit lagi, Akmal. Boleh. Kita akan belajar tentang label dan juga fungsi ataupun apa yang ada pada tulang tangan kita. Jadi kita tanyalah kepada murid-murid SMK Duran Tunggal siapa yang suka rela nak menjawab dan juga menghuraikan tulang tangan. Silakan. Boleh saya cuba, sir? Tak boleh. Awak punya kota dah habis. Kota internet. Okey, silakan Talib. Okey, untuk tulang tangan ni, yang paling atas ialah humerus. Humerus ni dia akan bersendi dengan 2 lagi tulang, iaitu radius dan ulna. Pergelangan tangan kita ini dikenali sebagai carpus. Telapak tangan kita ini pula dikenali sebagai metacarpus. Jari jemari kita ini pula dikenali sebagai phalanx. Okey. Jawapan Talib memang tepat dan macam dalam buku teks. Dia bagi jawapan tak tengok bawah, tak tengok kiri, tak tengok kanan. Betul-betul dia menghafal. Betul. Selama 2 minggu katanya Talib. Betul ke Talib hafal? Tak kan? Dia faham cikgu. Dia betul-betul faham konsep tu. Okey. Jadi senang je Akmal. Dekat ni adalah humerus. Jadi murid-murid ingat hand. Hand, tangan. Hand ni huruf H kan? Jadi ialah humerus. Okey. Alright. Kemudian kita ada 2 tulang dekat sini iaitu radius. Okey, Akmal buat macam ni Akmal. Okey. Tulang yang bercantum dengan kita punya jari ibu ni, dia melengkung macam huruf R kan? Ke bawah. Betul. Yes, adalah radius. Radius. Okey, yang bawah ini Akmal under. Huruf U. So dia adalah ulna.
Ulna. So atas radius, bawah ulna. Oh, macam nama Korea cikgu. Iya. Uni. Rasa. Anya. Anya. Cincah. Cincah. Okay. Pandailah aku mal ni. Okay, boleh lah. Kalau cikgu. jadi murid saya dulu ni mesti straight A SPM. Iya, setiap hari kena rotan. Okey, baiklah. Seterusnya ialah lengkungan pelvis. Sangat ringkas saja, siapa sukarela nak menerangkan lengkungan pelvis? Silakan. Sir, boleh saya terangkan? Boleh, Okey, Aina. Cik Aina. Silakan Cik Aina. Lengkungan pelvis ni ialah tulang punggung. Dia berfungsi menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Jawapannya Ini betul. betul, cikgu. Sebab dekat sinilah terletaknya kira pundi kencing dan juga organ pembiakan. Okey, so dia melindungi daripada cedera atau kerosakan. Dan ia bercantum dengan kita turus vertebra. So dia boleh sama-sama dengan turus vertebra untuk menyokong berat badan kita. Ya, Faham tak, ini Kemal? kena jaga betul-betul ni cikgu. Memang sangat penting yang Sangat penting. Ya. Baiklah, seterusnya ialah tulang kaki yang terakhir sekali. Siapa semua dah jawab? Okey, berebutlah siapa nak jawab. Fatin belum, cikgu Fatin. Siapa nak terang? Siapa? Afiq. Oh, berebut. Talib. Want to som lah. Korang want to som lah. Want to som. Okey, siapa nak? Talib. Kita bagi Afiq. Afiq boleh ke Talib? Bagi Afiq boleh? Afiq boleh terangkan? Afiq. Afiq boleh terangkan? Bolehlah bagi aku. Okey, Afiq cepat Afiq terangkan. Okey Afiq. Tulang kaki lah jawapan pula. Afiq. Hello Afiq. Afiq. Bagi talib. Okey. Bagi. Talib bagi awak bagi Talib. Yang ke atas apa namanya Afiq? Yang Talib nak jumpa pula. Berebut. Cepat Talib. Talib. Okey, silakan Talib. Ada saya jawab tak? Okey. Tulang kaki ni yang paling atas Itulah ni belakang sekolah. ialah femur tau. Femur ni dia akan bersama dengan dua lagi tulang iaitu tibia dan fibula. Tempurung kaki kita ini dikenali sebagai patella. Pergelangan kaki kita pula dikenali sebagai tarsus. Telapak kaki kita ni dikenali sebagai metatarsus. Jari jemari kaki kita dikenali sebagai falang. Cikgu, saya sukalah dia punya explanation cikgu. Saya kan je. Walaupun saya tak faham, saya kan je. Rasa macam seronok nak tengok kan? Dengar bunyi yang berkokoh. Suasana sebenar di desa tak Kemal? Awak bela kucing ke? Takkanlah kucing berkokoh. Ada. Jadi Kemal betul. Macam Serimi terang tadi, kalau tadi ialah humerus root hand kan? So ini Kemal ingat foot, kaki. Okey. Alright, foot huruf F. So ingat dia adalah femur. Okey. Kepala tempurung kita punya lutut ni namanya adalah patella. Okey. Bukan. Okey. Dan juga fibula yang dekat bahagian belakang. Okey. Dan tibia di bahagian hadapan. Okey. Dan kemudian ada tarsus. Tadi ialah carpus. Carpus pergelangan tangan kita. Betul. Tarsus adalah pergelangan kaki kita. Ya. Macam mana cara-cara SPM nak ingat? Okey, Akmal bayangkan kita bawa kereta. Pegang steering, gunakan tangan, betul? Betul. Jadi keluar kereta kereta dalam bahasa Inggeris apa? Car. Jadi kita ingat itu adalah carpus. Oh. Carpus. Okay. Senang tak? Senang. Okey, turun daripada kereta, Akmal akan pijak jalan raya. Ya. Dibuat pada tar. So kaki pijak tar, ingat Tarsus. Tarsus pula. Tarsus. So ini kat sini apa? Kapus. Karpus dekat pergelangan kaki. Tarsus. Ya cikgu, itu dia. dia. Okey. Jadi Akmal pun dah belajar, murid-murid semua dah belajar. Tak guna kalau belajar tak ada ujian Akmal. Ya, tapi cikgu memandangnya kita tak sempat masuk ke ujian ni cikgu. Ya, betul. Hanya scan QR code dapatkan ini dan ini adalah jawapan yang telah diberikan. Ya, ini dia antara apa cikgu? Soal kita punya inilah sistem rangka badan kita. Betul. Ya, jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya rasa hari ini cukup seronok lah cikgu. Okey. Saya tak tahu saya buat mahir ke, teroka ke, apa lagi program ada ya? Macam-macam lagi lah. Semua dalam satu Akmal. Semua dalam satu cikgu. Diminta cikgu murah rezeki cikgu. InsyaAllah, terima kasih Akmal. Kongsi ilmu kepada anak murid kita cikgu dan juga pelajar-pelajar kita yang cukup sporting ini. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal, saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan
adik-adik kita suatu hari SPM nanti. Okey, dan tadi cikgu kan ada cakap dia ada satu video nak kongsikan kepada anda semua bagaimana kita senang nak ingat mengenai sistem rangka badan kita. Betul cikgu? Betul. Sebab tu kita nak akhiri dengan video tersebut. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya wakil daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Pada hari ini kami ingin buat persembahan video lagu yang bertajuk Sistem Rangka Manusia. Dipersilakan. Rangka manusia ada tulang 206 tulang. Ada rangka paksi, ada rangka pendaj berfungsi untuk beri sokongan. Di kepala ada tengkorak, kranium dengan muka, kranium lindung otak, muka sokong gigi dan juga beri bentuk. Turus vertebra ada 33, sangat kuat dah boleh lentur, berfungsi untuk melindungi saraf dan sokong berat badan. Anggota depan ada humerus, bercantum radius dan ulna. Radius dan ulna bercantum carpus sekali dengan metacarpus falang. Anggota belakang ialah kaki, femur panjang, patella lebar, tibia besar, fibula kecil, tarsus metatarsus falang. Pectoral ada clavicle, belakang pula ada scapula, 7 benar bercantum sternum, 3 palsu, 2 yang bebas. Lengkungan pelvis, tulang punggung berfungsi menyokong berat badan, lindung pundi kencing dan organ pembiakan. Itulah dia lengkungan pelvis. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ciao an, Wanakkam. Annyeonghaseyo. Saya Siti Haidah binti Omar, ibu kepada Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azharihan, mendoakan anak saya serta para pelajar tingkatan 5 SMK Durian Tunggal dan juga para pelajar tingkatan 5 di seluruh Malaysia mendapat kelulusan yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun 2021, terutamanya subjek sains. You can do it. I proud of you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauzia binti Hasan, ibu kepada Aina Sakinah binti Slamet. Harapan saya untuk anak saya SPM pada tahun ini ialah sebagai seorang ibu, saya sentiasa mendoakan kejayaan cemerlang kepada Aina Sakinah dan mendapat keputusan yang terbaik untuk SPM pada tahun ini. Semoga dapat memanfaatkan masa yang sedia ada yang tinggal beberapa bulan sahaja lagi untuk terus berusaha dengan gigih. Good luck Aina Sakinah, semoga berjaya di dunia dan akhirat.